Kerangka ekonomi madani adalah untuk memeta nama Malaysia sebagai jago ekonomi serantau. Bagi menggapai hasrat tersebut, struktur ekonomi perlu dirombak dan disusun semula supaya dapat mengembangkan potensi yang ada. NIMP menyasarkan jumlah pelaburan keseluruhan sehingga 95 bilion ringgit di samping melibatkan 3.3 juta peluang pekerjaan dengan gaji menengah sehingga RM4,510 sebulan menjelang 2030. 10% daripada jumlah pelaburan NIMP dianggap untuk pemangkin memacu misi NIMP dengan dana permulaan sebanyak RM200 juta. Antara isu struktur yang membelenggu sistem ekonomi termasuklah sektor perindustrian menguncup sebelum masanya. Sumbangan industri pembuatan kekal di bawah paras 25% kepada KDNK. Bagi mengekang masalah ini, pelaburan masa depan ditumpukan kepada bidang yang berpertumbuhan dan bernilai tinggi atau high growth, high value, HGHV. Pendekatan insentif berasaskan keberhasilan ini merupakan dimensi baru yang menggunakan sistem tiering dalam pemberian insentif. Dia dapat merancakkan syarikat untuk menjana ekonomi melalui pelaburan bernilai tinggi dan mewujudkan kluster ekonomi baru, rangkaian domestik, kelesteran ekonomi dan alam sekitar. Dengan ini, syarikat menikmati insentif yang setara dengan komitmen yang dilaksanakan. Kerajaan bercadang memberi galakan cukai pelaburan semula secara tiering dalam bentuk elang cukai pelaburan sebanyak 70% atau 100%. Bagi menyokong ekosistem aktiviti bernilai tinggi, kerajaan mencadangkan Pengerang Integrated Petroleum Complex PIPC dijadikan hub pembangunan sektor kimia dan petrokimia dengan pemberian pakej galakan cukai dalam bentuk kadar cukai khas atau allowance cukai pelaburan. Kerajaan juga akan terus memperhebat usaha untuk meraih lebih banyak pelaburan berimpak tinggi supaya Malaysia menjadi destinasi pelaburan asing. Beberapa kebijakan baru untuk memudah urusan perniagaan diperkenalkan. Kawasan perindustrian di bahagian lepas Pulau Pinang, Kulim High Tech Park Kedah telah mengimpun syarikat-syarikat terkemuka dalam sektor E&E. Bagi membina ekosistem lebih luas untuk kluster E&E di wilayah utara, kerajaan akan membuka kawasan baru perindustrian berteknologi tinggi di Krian, Perak Utara. Tanggungjawab MITI dan MIDA tidak lagi hanya tertumpu kepada kelulusan insentif, tapi mempermudah urusan FDI dan DDI. Bermula dari permohonan sehinggalah pelaburan direalisasikan. Jawatankuasa Tindakan Penjelasan Pelaburan dan Perdagangan ditubuhkan bertanggungjawab melapor secara terus kepada Majlis Pelaburan Negara yang saya pengerusikan.